Kitab dah masuk sekali Okey. Dah bang, dah mula dah. Okey. Cuba tengok bang. Okey dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan bacaan kitab Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaqqiq As-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Bazanji Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ni lahir pada tahun 1040 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 1103 Hijrah. Mana-mana di kalangan tuan-tuan ataupun mereka yang menyertai live boleh download kitab tu dalam link yang saya berikan di dalam ruangan komen. Baik, kitab ni tajuk dia ialah Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah. Al-Isya'ah memberi makna memberitahu, atau boleh juga memberi makna menyebarkan, ataupun dengan bahasa orang kampungnya terjemah mewar-warkan. Al-Isya'ah maknanya mewar-warkan ataupun menyebarkan ataupun menyampaikan berkenaan dengan Ashratis Sa'ah, berkenaan alamat-alamat kiamat. Kitab ini dita'liq. Ta'liq memberi makna nota, kaki ataupun catatan oleh Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi rahimahullah ta'ala, dan kemudian nuskhahnya atau manuskripnya telah di muqabalah, dibuat perbandingan oleh Husain Muhammad Ali Syukri dan dicetak dengan cetakan Darul Minhaj. Baik, kita akan mulakan bacaan kitab ini. Tapi sebelum kita mulakan bacaan kitab ini, ada baiknya kita tahu dulu siapakah pengarang kitab ini. Jadi kita nak fokus kepada bacaan kitab ini supaya kita tak buang masa berkenaan dengan siapakah pengarang kitab ini. Jadi kita nak fokus pada bacaan kitab supaya kita dapat ambil faedah sebanyak-banyaknya daripada bacaan kitab ini. Cuma kita baca sedikit berkenaan dengan siapakah pengarang kitab ini. Jadi kita baca muka surat 13. Mereka yang ada PDF boleh baca muka surat 13. Minta komen juga suara okey ataupun tidak. Boleh bagi tahu suara okey ataupun tidak. Boleh minta komen. Okey. Jadi pengarang kitab ini ialah namanya muka surat 13 Ismuhu huwa Sayyid Muhammad bin Rasul bin Abdus Sayyid bin Qalandar Al-Husaini Al-Bazanji Al-Shahruzuri Al-Madani. Iaitu namanya ialah Sayyid Muhammad bin Rasul bin Abdus Sayyid bin Qalandar Al-Husaini Al-Bazanji Al-Shahruzuri Al-Madani. Ini nama beliau. Kemudian mauliduhu wa nasyatuhu, iaitu tempat lahir beliau dan berkenaan dengan beliau membesar. Wulida rahimahullah bi Shahruzur, iaitu qaryatun
qaryatin min biladil kurdi bil Iraq lailatul jum'ati 12 Rabiul Awal sanata 40 wa alfin. Iaitu beliau ni dilahirkan, pengarang kitab ini dilahirkan di Shahruzur, iaitu sebuah kampung di negeri Kurd di Iraq, negeri Kurdistan di Iraq pada malam Jumaat 12 Rabiul Awal pada tahun 1040 Hijrah, tahun 1040 Hijrah. Jadi beliau ini pengarang kitab ini berasal daripada Iraq, dan beliau lahir di Shahruzur. Shahruzur ni ialah kampung orang Kurdi, orang Kurdistan, bangsa Kurdi yang tinggal di Iraq. Dan beliau ini daripada kawasan Barzanj. Barzanj mana satu kawasan dalam kawasan Shahruzur. Dan ulama-ulama daripada bangsa Kurdi ini, mereka ini ialah ramai daripada mereka ialah merupakan fuqaha Syafi'iyah. Dan antara mereka ini ialah Said Muhammad bin Ja'far Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi ulama-ulama besar yang daripada keluarga Barzanji ini, daripada keluarga Barzanji ini. Jadi antara ulama besar yang kita biasa dengar nama beliau, ulama hadis, daripada mereka ini juga iaitu ialah Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Amar Uthman bin Salah rahimahullahu ta'ala, juga daripada Shahruzur, dan beliau juga daripada bangsa Kurdi, berasal dari Iraq. Jadi Al-Imam Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini ini, beliau ini berasal daripada Iraq. Jadi kemudian mula beliau belajar di Iraq, dan lepas tu beliau berpindah pergi ke Maridin. Maridin ni tempat di Iraq, dan kemudian beliau juga belajar di Halab, di Yaman, di Dimashq, di Mesir dan Baghdad, dan beliau belajar daripada para ulama di sana. Kemudian selepas tu beliau datang ke Madinah Munawwarah, dan beliau telah berdamping di Madinah Munawwarah dengan Al-Allamah Ibrahim bin Hasan Al-Qurani rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Syekh Ahmad Al-Qushashi, dan seterusnya beliau telah mengajar di Masjid Nabawi, iaitu Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian seterusnya selepas itu beliau telah dilantik menjadi mufti Syafi'iyah di Madinah. Jadi beliau ni ialah seorang alim besar yang berasal dari Iraq dan kemudian tinggal di Madinah, dan seterusnya telah menjadi mufti besar di Madinah, dan beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 1103 Hijrah di Madinah. Dan beliau dikebumikan di perkuburan Baqi' di kawasan perkuburan Sadah Barzanjiyin. Jadi di Baqi' ni, zaman-zaman dulu para ulama yang meninggal di Baqi', mereka juga dikebumikan di kawasan-kawasan yang mana daripada keluarga mereka. Tapi sekarang ni kita dah tak tahu dah di mana kawasan Baqi' ni, di mana kawasan-kawasan keluarga-keluarga tu, kerana tak diberikan tanda. Pada zaman dahulu, maknanya Ahlul Bait dikumikan di satu kawasan, Sadah Barzanjin dikumikan di satu kawasan, bahkan Sadah Alawiyin dan Husainin juga dikumikan di satu kawasan di Baqi'. Namun sekarang ini dah tak tahu di mana kawasan tersebut. Kita masuk, kita hanya tengok perkuburan Baqi', dan orang pun tak tahu di mana kawasan tertentu bagi keluarga yang tertentu di Baqi'. Baik. Jadi beliau ni antara ulama yang pernah menjadi mufti Syafi'iyah di Madinah pada zaman beliau. Baik, sekarang ni kita terus masuk kitab ni. Kita nak baca kitab ini dan kita akan terus terjemah kerana nak jimatkan masa. Kita baca muka surat 25. Kita baca muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, wa bika nasta'in. Kita baca muka surat 25 bagi mereka yang ada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi tiqati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahmadu man awdaha minhaj al-haqqi wa nasaba alayhi fi kulli shay'in dalilan wa wa'ada wa'da as-sidqi liman ittakhadahu wakilan wa radiya bihi kafila wa ja'ala Ibrahim khalifatan innahu kana ummatan qanitan wattakhadahu khalila
وأمره ببناء بيت يقصده من كل فج عميق من استطاع إليه سبيلا تطبيقا للصورة على المعنى وتنويها بالمجاز إلى الحقيقة وتمثيلا وجعل هداه علما على طي بساط هذه النشأة وليبلو المؤمنين ويضل من يشاء تضليلا وجعل بدعوته من ذرية محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا سيدا ونبيا رسولا فهو دعوة أبيه إبراهيم كما أخبر عنه في الصحيح إن دعاءه كان مقبولا أحمد على من أتانا منه رسول أمين بكتاب كريم وأنه غفور حليم حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم وإنه لعلى خلق عظيم كما أخبر بالعلي الحكيم وأمره باتباع ملة أبيه إبراهيم وأرسله بين يدي الساعة كالمسبحة والوسطى نذيرا فأخبر عن جميع الفتن والأشراط الكائنة قبلها فاسأل به خبيرا فبلغ وبالغ وحذر أمته الفتن عموما والدجال خصوصا تحذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ووالده وإخوانه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا. Jadi pengarang kitab ini beliau memulakan kitab beliau seperti mana para ulama yang lain. Apabila mereka memulakan kitab mereka, mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pengarang kitab ini beliau memulakan kitab beliau dengan puji Allah Taala kan, dan kemudian beliau juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan saya tak nak terjemahkan mukaddimah ini kerana pada saya maknanya dengan kita baca tu insya-Allah kita dapat keberkatan daripada kitab ini. Kita akan terjemah kitab ini. Kita akan terjemah selepas daripada mukaddimah itu. Okey, amma ba'd. Adapun selepas itu, mana selepas daripada beliau memuji Allah Taala dan kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada baginda, ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian adapun selepas itu, fa inni lamma ra'aitu al-hafiz Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyutiyya dzakara fi khutbati kitabih alladhi allafahu fi bayan hal al-barzakh al-musamma Sharh as-Sudur bi sharh hal al-mauta fi al-qubur ma nassuhu wa arju in kana bil ajli fushatun an adumma ilayhi kitaban insyaallah ta'ala fi ashrati as-sa'ah wa akhara fi ahwal al-ba'th wal qiyamah wa sifatil jannati wan nar ala wajhi al-isti'ab aidan haqqaqa Allah dhalika bimannihi wa karamihi intaha. Jadi terjemah dia iaitu pengarang kitab ini berkata bahawa sesungguhnya apabila aku melihat Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah, aku melihat beliau ada menyebutkan dalam khutbah kitab beliau, maksud dalam permulaan mukaddimah kitab beliau, yang mana beliau telah karang kitab itu untuk menjelaskan berkenaan dengan alam barzakh. Kitab itu beliau namakan dengan nama Syarhus Sudur bi syarhi halil mauta fil qubur. Yang mana kitab ini Imam Suyuti rahmatullah alaih karang berkenaan dengan perkara-perkara selepas kematian. Dan kitab ini dicetak. Di dalam kitab beliau itu ada kenyataan yang Imam Suyuti rahmatullah alaih tulis. Apa beliau kata? Wa arju in kana fil ajali fushah. Imam Suyuti rahmatullah alaih kata, aku berharap sekiranya kalau ada kelapangan dalam hidupku, maksudnya kalau aku ada masa lagi hidup, kalau umur aku panjang lagi, iaitu aku nak sertakan bersama dengan kitab ini, kitab yang beliau karang Syarhus Sudur tu, aku nak sertakan sebuah kitab lagi insya-Allah berkenaan dengan alamat-alamat kiamat. Dan kemudian aku nak sertakan satu lagi kitab lain iaitu berkenaan dengan keadaan kebangkitan dan juga hari kiamat dan berkenaan dengan cerita syurga dan neraka, iaitu dalam bentuk yang panjang lebar ataupun secara lengkap. Ala wajhil isti'ab ni maksudnya kitab itu aku nak karang dengan menyebutkan secara terperinci dan lengkap dan juga merangkumi permasalahan yang aku nak ceritakan itu. Kemudian Imam Suyuti kata, haqqaqallahu dhalika bimannihi wa karamihi, semoga Allah Ta'ala merealisasikan impian aku itu dengan kurniaannya dan dengan kemurahannya. Jadi pengarang kitab ni kata, aku ada baca kenyataan tu dalam kitab Imam Suyuti,
Imam Suyuti kata beliau ada keinginan untuk nak karang satu kitab lain berkenaan dengan alamat kiamat dan juga berkenaan dengan kebangkitan dari kiamat dan berkenaan dengan syurga neraka. Okey, baik. Wa wajadtu qad allafa fi ahwalil ba'thi wa ma ba'dahu kitaban wa sammahu al-budura as-safirata fi umuril akhirah. Jadi pengarang kitab ni kata, aku temui Imam Suyuti rahmatullah alaih telah mengarang berkenaan dengan keadaan-keadaan kebangkitan, iaitu selepas daripada mati dan apa yang berlaku selepasnya. Beliau telah karang sebuah kitab dan beliau menamakan kitab beliau itu dengan nama Al-Budurus Safirah fi Umuril Akhirah. Walam ajid lahu kitaban fi asyratis sa'ah, tetapi aku tidak temui kitab berkenaan dengan alamat kiamat. Maknanya Imam Suyuti rahmatullah alaih kata hasrat beliau, kalau Allah bagi umur beliau panjang, beliau nak karang satu kitab selain daripada kitab Syarhus Sudur tadi tu, beliau juga nak karang kitab berkenaan dengan alamat kiamat dan juga berkenaan dengan perkara yang berlaku selepas kebangkitan dan juga berkenaan dengan apa yang berlaku selepas kiamat. Tetapi yang pengarang ni kata, yang aku jumpa hanya kitab yang menceritakan berkenaan dengan perkara yang berlaku selepas kebangkitan. Tetapi kitab berkenaan dengan alamat kiamat aku tak temui kitab Imam Suyuti rahmatullah alaih. Kenapa? Imma li'adami ta'lifih aw lin'idamih. Imam Suyuti rahmatullah alaih kata boleh jadi kerana kitab tu beliau tak karang, mana tak sempat karang, ataupun kitab itu tak ditemui kitab tu, aw li ghairi dalika, ataupun boleh jadi kerana sebab-sebab yang lain. Jadi ahbab tu an u'allifa fi asyratis sa'ati kitaban mustaw'iban laha kama arada al-Hafidh as-Suyuti fayakunu barzakhan baina kitabihi Syarh as-Sudur wal Budur as-Safirah aw muqaddimatan lahumā. Maka kerana itu pengarang ni kata aku pun berkeinginan, aku suka untuk mengarang sebuah kitab berkenaan dengan alamat-alamat kiamat, yang kitab itu menyebutkan secara merangkumi sebutan berkenaan dengan alamat kiamat seperti mana yang dikehendaki oleh Imam Hafiz As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi seolah-olah kitab aku ini, supaya kitab aku ini menjadi satu pengantara atau satu barzakh ni, maksud satu penghadang atau satu pengantara lah, satu pengantara di antara dua kitab beliau, iaitu Syarhus Sudur dan Budurus Safirah, ataupun kitab aku ini supaya menjadi mukaddimah bagi kedua kitab beliau itu. Ialah sebabkan ni Imam Suyuti rahmatullah alaih, bila beliau karang kitab Syarhus Sudur yang beliau karang ini ialah berkenaan dengan keadaan yang dihadapi oleh orang mati, maknanya selepas waktu mati. Dan kemudian beliau karang kitab Budurus Safirah. Budurus Safirah lah, iaitu berkenaan dengan selepas satu orang tu mati dia akan dibangkitkan. Selepas dibangkitkan, maka dia akan masuk dalam dia akan berhadapan dengan keadaan yang selepas daripada hasyar itu dia akan hadapi sampailah pada syurga dan neraka. Jadi kitab tu beliau dah karang, Syarhus Sudur dan Budur Safirah. Tapi sebelum daripada mati, alamat kiamat beliau tak karang. Jadi pengarang kitab ni kata, aku berharap bila aku karang kitab ini menjadi sebagai muqaddimah ataupun menjadi satu barzakh, maksudnya pengantara untuk nak sampai kepada kitab beliau itu. Wa tawakkaltu fi dhalika 'ala Allah Ta'ala, maka aku bergantung kepada Allah Ta'ala dalam melakukan perkara itu, musta'inan bihi, dengan meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Fa aqulu, maka aku pun berkata, qad qala ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Ta'ala berfirman, telah hampir kepada manusia penghisapan mereka, sedangkan mereka itu dalam keadaan berpaling dan dalam keadaan lalai daripada penghisapan mereka. Wa qala ta'ala wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah Ta'ala berfirman, tahukah kau bahawa boleh jadi kiamat itu hampir. Maksudnya tidakkah kamu tahu bahawa boleh jadi kiamat itu begitu hampir kepada engkau. Wa qala ta'ala hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Allah berfirman, itu tidaklah mereka itu menanti melainkan kiamat, yang kiamat itu akan datang kepada mereka dan akan mengejut dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Baik. Wa qala ta'ala fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Allah Ta'ala berfirman lagi, tidaklah mereka itu menanti melainkan kiamat, iaitu kiamat itu datang kepada mereka secara mengejut
dan sungguhnya telah datang alamat-alamat kiamat itu kepada mereka, ila ghairi dzalika minal ayat, dan selain daripada itu ada lagi ayat-ayat yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan kiamat. Wa ammal ahadith fala takadu tanhasir kama sayati ba'daha insyaallah ta'ala. Dan ada pun hadis-hadis yang datang berkenaan dengan kiamat, maka hampir-hampir susah untuk nak dijangkau kesemuanya, seperti mana akan datang sebahagian daripada hadis berkenaan dengan kiamat insyaallah ta'ala. Walamma kanatid dunya lam tukhlaq lil baqa'i wa lam takun dara iqamah wa innama hiya manzilun min manazil al akhirah ju'ilat litazawwud minha ila al akhirah wa tahayyu'i lil 'ardi 'ala Allah wa liqa'ihi wa qad adanat bil insiram wa wallat lidhalika kana haqqan 'ala kulli 'alimin an yushi'a ashrataha wa yabutha al ahadith wal akhbar al waridata fiha bain al anam wa yasrudha marratan ba'da ukhra 'ala al awam fa'asa an yantahu 'an ba'd al dhunub wa yalinu minhum ba'd al qulub wa yantabihu min sinatil ghaflah wa yaqtadimu al muhlata qabla al wahlah. Ni pengarang kitab ni bagi tahu. Beliau kata oleh kerana dunia ni tidak diciptakan untuk kekal, dan tidaklah dunia itu merupakan tempat tinggal, mana merupakan tempat tinggal sebenar. Wa innama hiya manzilun min manazilil akhirah, hanya saja dunia itu ialah merupakan persinggahan daripada persinggahan akhirat. Ju'ilat litazawwudi minha ila al-akhirah, dunia itu dijadikan untuk membuat bekalan untuk pergi kepada akhirat, dan untuk watahayyu'il 'ardi 'ala Allah wa liqa'i, dan dunia itu ialah untuk membuat persiapan untuk menghadap Allah Ta'ala dan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waqad adanat bil insirar, dan dunia itu telah memberitahu atau menunjukkan alamat bahawa dia akan habis dan dia akan berlalu pergi. Lidha kana haqqan ala kulli 'alimin an yushi'a ashratuha, maka merupakan tanggungjawab pada setiap orang alim untuk memberitahu atau menyebarkan alamat-alamat kiamat, dan wayabuthal ahadith wal akhbar al waridata fiha bainal anam, dan juga mewar-warkan ataupun menyebarluaskan hadis-hadis dan perkhabaran di sini juga maknanya hadis yang datang mengenai kiamat di kalangan orang ramai, di kalangan manusia. Wa yasrudaha marratan ba'da ukhra 'ala al-awam, ada menjadi tanggungjawab juga orang alim untuk menyebutkan hadis itu lagi dan lagi kepada orang-orang awam. Fa'asa an yantahu an ba'did dunub, maka mudah-mudahan mereka itu akan berhenti daripada sebahagian dosa mereka. Wa yalinu minhum wa yalina minhum ba'dul qulub, dan hati mereka menjadi lembut, dan wa yantabihu min sanatil ghaflah, dan mereka tersedar daripada ngantuk kelalaian mereka. Maksudnya daripada mereka dalam keadaan tak sedar diri, mereka akan tersedar. Wa yaqtanimul muhlata qabla al-wahlah, dan mereka merebut peluang yang ada sebelum peluang itu habis. Al-muhlah ni maksudnya penangguhan. Al-wahlah ni maksudnya wahlah ni maksudnya detik yang dah orang kata detik terakhir. Maksudnya mereka merebut peluang sebelum sampainya detik yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam mukaddimah ini, pengarang kitab ini menjelaskan bahawa penting bagi orang alim untuk menyampaikan kepada orang awam hadis-hadis berkenaan dengan asyratus saah, alamat kiamat. Namun hadis yang disampaikan itu kita perlu ambil berat apakah tujuannya. Tujuan utamanya ialah supaya bila orang-orang atau manusia kita mendengar berkenaan dengan alamat kiamat ni, maka ketakutan kepada Allah Ta'ala bertambah, kita berhenti daripada dosa, dan kita tingkatkan lagi amal kita. Daripada sini satu perkara yang sangat penting ialah seorang yang mana mengambil berat tentang alamat kiamat, tujuan utamanya ialah bukan hanya semata-mata nak tahu atau nak kaji, tetapi ialah supaya dia membuat persiapan iman dan juga amalnya. Kerana bila alamat kiamat tu datang, tak ada siapa pun mampu untuk tolak, kerana itu perkara yang mana Allah dah tetapkan. Perkara
Perkara yang Allah dah tetapkan pasti akan berlaku kerana disampaikan oleh Nabi SAW. Cuma bila berlaku, maka kita kena kita kena bersedia dengan persiapan iman dan juga amal. Maka ini tujuan utama kenapa Nabi SAW bagi tahu alamat kiamat. Jadi kalau ada orang berkata bahawa alamat kiamat tak payah sampaikan, tak payah bagi tahu pada orang, maka ini ialah kurang tepat, kerana yang bagi tahu alamat kiamat ni juga Nabi SAW. Dan Nabi SAW bagi tahu berkali-kali kepada para sahabat, begitu banyak. Ada dalam hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bagi tahu khutbah di pagi sampai ke petang. Nabi bagi tahu pasal fitnah-fitnah yang akan berlaku. Dalam riwayat Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lain, Nabi pernah khutbah begitu panjang sampai asar, daripada pagi sampai zuhur, lepas zuhur sambung lagi sampai ke zuhur, sampai ke asar, lepas asar Nabi sambung lagi sampai ke petang. Pernah juga berlaku begitu. Jadi kalau ada orang berkata bahawa alamat kiamat tak payah bagi tahu pada orang awam, tidak. Sebenarnya perlu diberitahu, tetapi kena diberitahu dengan cara yang betul. Sampaikan hadis Nabi SAW tentang perkara tersebut, firman Allah dan hadis Nabi. Kemudian kita perlu menggesa orang awam supaya tingkatkan lagi amal. Maknanya kita perlu takut dengan keadaan tersebut. Takut tu maksudnya iaitu kita kena bersedia dengan mempertingkatkan iman dan juga amal kita. Bukan duk kaji malam-malam, kaji pasal kiamat, kaji pasal Dajjal, cari Dajjal kat mana, dekat mana dia ni, dekat mana segitiga bermuda, kaji pasal sekian-sekian. Lepas tu kaji sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Lepas tu subuh tak semayang. Bila subuh tak semayang. Jadi na'udzubillah, agak-agaknya kalau begitu berlaku, adakah orang macam ni dapat terlepas dari Dajjal? Jadi kerana itu, mengkaji berkenaan dengan hadis Nabi, iaitu membacanya dan juga mempelajarinya, ialah untuk persiapan iman dan amal. Baik, sambung. Fada'ani dhalika ila an absuta fiha al-qawla bi ba'd al-basti walau adda ila at-takrar la kaman jama'a fiha awraqan ala sabil al-ikhtisar tabsiratan li ahli al-ightirar wa tadhkiratan li ulil absar wa wasilatan ila ridha al-jabbar wa dhari'atan ila daril qarar. Jadi pengarang kitab ni berkata, maka keadaan itu telah mendorong aku untuk aku menjelaskan dengan panjang lebar dalam hadis-hadis yang menerangkan berkenaan dengan alamat kiamat ini. Walau adda ila takrar, walaupun kadang-kadang menyebabkan aku terpaksa mengulang-ulangkan hadis tersebut. Sebab tu kalau kita baca kitab ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan dapati dalam kitab ni, pengarang kitab ni ada hadis yang beliau ulang berkali-kali. Tapi sebenarnya tujuan beliau ulangkan tu ialah kerana beliau nak jelaskan apa kaitan hadis tu. Kadang pada satu tempat, kemudian berkali-kali hadis tu ada kaitan pada tempat yang lain. Kerana itu beliau ulang berkali-kali. Beliau kata aku ulangkan tu bukan seperti orang yang mana hanya menghimpunkan helaian-helaian kertas secara ringkas. Secara ringkas. Maksudnya bukan kadang orang tujuan aku buat kitab ni, beliau kata bukan aku setakat nak kumpulkan hadis tu supaya orang baca hadis tu satu demi satu, tetapi supaya bila ada hadis tu ada apa yang berkaitan dengan dia, aku nak jelaskan apa maksud hadis tu supaya orang betul-betul faham. Tabsiratan li ahli al-ightirar, untuk nak bagi peringatan kepada orang yang tertipu. Wa tadhkiratan li ulil absar, dan juga untuk memberi peringatan juga kepada orang-orang yang mana mempunyai penglihatan, maksudnya akal. Wa wasilatan ila ridal jabbar, dan supaya dia menjadi wasilah, pengantara untuk mendapatkan redha Allah yang maha perkasa, Allah yang maha perkasa, dan juga dhari'ah ila daril qarar, dan menjadi juga pengantara atau jalan untuk pergi kepada negeri akhirat, negeri yang kekal. Wallaha as'alu an yukhlisa niyyati, dan hanya kepada Allah Ta'ala aku memohon supaya dia mengikhlaskan niatku. Wa yusina tawiyati, dan supaya dia memperbaiki batinku. Tawiyah ni maksudnya apa yang dalam lipatan, batin lah. Supaya dia memperbaiki batinku. Fa innamal amalu bin niat, hanya saja amal itu ialah mengikut niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja seorang itu akan mendapat apa yang dia niatkan. Niat dia baik, maka dapat baik. Niat dia buruk, maka dapat buruk. Jadi maknanya ini tawaduk pengarang kitab ini. Beliau dah karang kitab begitu hebat, tetapi masih lagi beliau mengharap pada Allah Ta'ala supaya Allah memberi pada beliau ikhlas dalam mengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan pengarang kitab ini,
kita dapat berkat daripada kitab ini, dan juga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan iman dan amal dengan bacaan kitab ini. Wa an yanfa'a bihi 'ammatal mu'minin, dan semoga juga Allah Ta'ala memberi manfaat dengan kitab ini, melalui kitab ini, kepada orang beriman secara umum. Wa an yaghfira li wa li abai wa li ikhwani wa li auladi tinan wa dinan ajma'in. Dan semoga Allah Ta'ala mengampunkan aku dan juga datuk nenekku dan juga saudara-saudaraku dan juga anak-anak aku. Tinan wa dinan, maksudnya tinan wa dinan maksudnya daripada segi ampunkan yang zahir dan juga yang batin, ajma'in, kesemua mereka itu, amin ya rabbal alamin. Wa sammaitu al-isya'ah li asyrafis sa'ah, dan aku namakan kitab ini dengan nama al-isya'ah li asyrafis sa'ah. Wa arju minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ata ma'a qillatil bida'ah. Aku berharap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat walaupun kurangnya bekalanku atau barang bida'ah ni maksudnya barang-barangku. Maksudnya di sini pengarang kitab ni, beliau kata dengan kitab beliau karang ni dapat redha Allah Ta'ala, dan juga berharap supaya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Walaupun beliau kata bekalan yang aku bawa, amal aku ni tak adalah banyak. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dapat faham bahawa pengarang ini begitu berharap dengan kitab yang beliau karang ni diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga kita yang baca kitab juga berharap dengan harapan yang sama yang diharapkan oleh pengarang kitab ini. Fa aqulu wa fi maidani ni'amihi ajul, maka aku pun berkata, dan di dalam ruangan nikmatnya ataupun di dalam lapangan nikmatnya aku berlegar-legar. Maksudnya ini hanya mukaddimah saja. La budda min mukaddimah, maka mesti kena ada mukaddimah dulu. Maknanya pada permulaan kitab ni ialah mesti kena ada mukaddimah dahulu. Apa di mukaddimah dia? Hiya lamma kana amru sa'ati syadidan wa hauluha mazidan wa amaduha ba'idan fa inna Allah fi dhalika al-yawmi yahkumu bainal awwalin wal akhirin wa yaqdi lil mu'minina 'alal kafirin wa yumayyizu bainal mukhlisina wal munafiqin, kama qala ta'ala dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud, wa qala ta'ala was sa'atu adha wa amar, wa qala ta'ala sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Iaitu beliau berkata oleh kerana urusan kiamat ini ialah urusan yang sangat berat, dan huru-haranya itu amat berat. Wa hauluha mazidan, huru-hara kiamat itu ialah begitu mazid, maksudnya begitu banyak sekali, begitu berat. Dan wa amaduha ba'idan, maksudnya dia punya amaduha ba'idan ni maksudnya pemandangan berkenaan dengan kiamat ini ialah begitu jauh. Fa innallaha fi dzalikal yaumi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu akan membuat keputusan di antara makhluk yang terdahulu sampailah makhluk yang kemudian. Dan Allah Ta'ala akan membuat keputusan, Allah Ta'ala akan memutuskan untuk orang beriman. Allah Ta'ala akan memutuskan untuk orang beriman alal kafirin, maksudnya Allah Ta'ala akan memutuskan kemenangan untuk orang beriman mengalahkan orang kafir, maksudnya pada hari kiamat nanti. Dan Allah Ta'ala akan memisahkan di antara yang ikhlas dan orang yang munafik, seperti mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Pada hari itu ialah merupakan hari yang mana dikumpulkan manusia padanya, dan hari itu ialah hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Wa qala ta'ala was sa'atu adha wa amar, Allah Ta'ala berfirman hari kiamat itu ialah adha, maksudnya paling dahsyat, mana paling paling menakutkan dan paling pahit. Wa qala ta'ala sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan, Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa kami akan maksudnya kami akan memberikan sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan, maksudnya Allah beritahu kami akan memberikan tumpuan kepada kamu wahai dua makhluk. Thaqalan sini maksudnya jin dan ins. Kami akan pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan berikan tumpuan kepada semua hamba-Nya, satu orang pun tak dapat lari. Allah akan buat keputusan kepada para hamba-Nya. Wa annaha la taji'u illa baghtatan kama qala ta'ala,
dan bahawasanya kiamat itu tidak datang melainkan mengejut, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wa qad ista'thara bi'ilmiha, dan Allah Ta'ala mengkhususkan, ista'thara ni maksudnya ikhtassa bi'ilmiha. Allah Ta'ala mengkhususkan dirinya yang mengetahui berkenaan dengan kiamat itu. Walam yu'limha ahadan min khalqi, dan Allah tidak memberitahu tentang kiamat itu kepada sesiapa pun daripada kalangan makhluknya. Au 'allamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahahu 'anil ikhbari biha, ataupun boleh jadi Allah Ta'ala ada ajarkan, ada beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memberitahu mengenai bilanya kiamat itu. Okey, tahwilan li sya'niha, ialah supaya nak beritahu begitu beratnya urusan kiamat ini. Wa ta'dhiman li amriha, dan untuk juga untuk nak bagi tahu betapa besarnya urusan kiamat ini. Kana al-ihtimamu bi sya'niha akthara min ghairiha wa dhairuha akbara min khairiha, wa dhairuha akbara min khairiha. Ini sebenarnya kana ini jawab kepada lamma yang di atas. Kana ini jawab kepada lamma di atas. Kalau kita tengok la budda min muqaddimah hiya lamma kana. Jadi pengarang kita kata bahawa oleh kerana urusan kiamat ini ialah urusan yang sangat berat dan dia punya ketakutan dia tu begitu bersangatan, maka oleh kerana itu kana al-ihtimamu bi sya'niha akthara min ghairiha. Oleh kerana itu ambil berat berkenaan dengan urusan kiamat ini ialah dilebihkan daripada urusan yang lain. Dan bahaya kiamat ini ialah lebih besar berbanding dia punya baiknya. Maksudnya bila kiamat datang, dia punya huru-hara dia lebih dahsyat daripada apa yang berlaku lepas tu. Baik. Fa'aktharan Nabi sallallahu alaihi wasallam min bayani asyratiha wa amaratiha. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah banyak sekali menerangkan berkenaan dengan alamat kiamat. Wa ma baina yadayha min al-fitanil qaribati wal ba'idah, dan apa yang berlaku sebelum kiamat, iaitu fitnah-fitnah yang hampir berlaku dan yang jauh berlaku. Maksudnya Nabi SAW banyak menerangkan pasal alamat kiamat, dan Nabi juga ada terangkan apa fitnah yang akan datang dekat atau fitnah yang akan datang jauh. Liyakuna ahlu kulli qarnin ala hadrin minha, supaya ahli setiap zaman mereka sentiasa berwaspada dengan kiamat itu. Mutahayyi'in laha bil amalis salihat, supaya mereka sentiasa bersiap sedia untuk kiamat itu dengan melakukan amal soleh. Ghaira munhamikina fi syahwati wal ladzat, dan juga mereka tidak tenggelam di dalam syahwat, nafsu syahwat dan juga keseronokan dunia. Tengok kat sini pun pengarang kitab ini ulang lagi. Pengarang kitab ini ulangkan, walaupun Nabi SAW bagi tahu banyak alamat kiamat, tapi apakah tujuan baginda? Ialah supaya ahli setiap zaman, maknanya pada setiap zaman manusia ni sentiasa berwaspada dengan kiamat untuk bersiap sedia dengan amal soleh, dan supaya mereka tidak tenggelam di dalam nafsu syahwat dan keseluruhan dunia. Fanqassamatil amaratu ila thalathati aqsam, maka telah dibahagikan alamat kiamat ini kepada 3 bahagian. Qismin dhahara wa anqadha wa hiya al-amaratul ba'idah, iaitu bahagian yang pertama ialah bahagian alamat kiamat yang mana telah zahir dan dia telah habis, dan dia ialah alamat kiamat yang jauh, maknanya alamat kiamat yang dah lama berlalu. Wa qismin dhahara wa lam yanqadi bal la yazalu yatazayadu wa yatakamal hatta idza balagha al-ghayata dhahar. Dan satu lagi alamat kiamat yang kedua, iaitu satu alamat kiamat bahagian yang kedua, iaitu yang telah zahir tetapi masih belum habis. Bahkan dia akan terus bertambah dan akan menjadi sempurna, sehingga apabila dia sampai kepada penghujungnya, maka baru zahara hatta idza balagha al-ghayata, bila dia sampai kepada penghujungnya, maka dia akan zahir. Maksudnya zahir yang penghujungnya itu. Itu last. Lepas tu akan zahir yang lain. Okey. Jadi yang seterusnya ialah al-qismu tsalitsu, bahagian yang ketiga, wa al amaratul qaribah al kabirah
allati ta'qubuha as-sa'ah wa inna tatataba'u kanidami kharzin inqata'a silkuha. Bahagian yang ketiga ialah alamat kiamat yang hampir, yang besar, yang akan disusuli selepasnya terus dengan kiamat. Dan alamat ini akan bertatabu', ni maksudnya akan bertalu-talu seperti mana manik mutiara yang terputus rantainya. Seperti mana manik mutiara yang terputus rantainya. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, antara baik, sekejap. Saya pelan sikit kipas. Tak ada inilah. Ataupun Pak, abang kipas pelan sikit, tak bunyi kipas kuat. Buat nombor 2 ni, buat 2 sebab saya pasang aircon tu. Okey. Kitab ini, di antara keindahan kitab ini ialah pengarang kitab ini telah bahagikan alamat kiamat kepada 3 bahagian. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain, biasanya alamat kiamat dibahagikan kepada 2. Biasa orang kata alamat kiamat kecil, alamat kiamat besar. Tapi pengarang kitab ini bezakan sedikit. Beliau telah bahagikan kepada 3 bahagian. Iaitu pertama alamat kiamat, yang mana alamat kiamat tu dah muncul, maksud dah berlaku dan dah habis. Maksud dulu berlaku sekali, lepas tu habis. Itu ialah alamat kiamat yang pertama. Dan pengarang kitab ini namakan dengan alamat kiamat yang jauh, maksudnya dah berlaku dulu, lama. Alamat kiamat yang kedua ialah alamat kiamat yang mana dia dah berlaku, tetapi dia masih belum habis. Maksudnya terus berlaku, terus berlaku. Nanti bila dah sampai penghujungnya akan zahir alamat kiamat yang maksudnya yang besar, yang seterusnya. Baik. Ini contohnya lah, macam contohnya Nabi SAW beritahu berkenaan dengan minum arak, berkenaan dengan banyak penyanyi